Assalamualaikum semua dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Cuba kamu lihat soalan ini. Soalan esei yang kamu dah jawab masa pentaksiran. Saya nak tahu ini faktor apa? Kalau faktor pun tak dapat Faktor kenal saiz. pasti, pandai. Faktor saiz. Baru nak cakap. Dah keluar dah suara. Siapa tu? Faris. Faktor saiz. Dah nampak okey kepala otak dah. Oh, ini faktor saiz. So, saya tahu faktor saiz, kalau saiz yang kecil itu, dia akan, saiz yang kecil dia akan lebih cepat kadar tindak balas. Kadar tindak balas lebih tinggi. Sebab itu, masa yang diambil dia hanya 10 berbanding yang ini 20. Okey, dengan menggunakan logam Y dan logam Z yang dinamakan, tuliskan persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas berikut. Okey. So, kamu kena namakan. Namakan apakah logam Z dan apakah asid Z. Cikgu, boleh namakan apa-apa? Ada dimension ke apa-apa? Tak ada kan? So, kamu boleh mentionkan apa-apa pun soalan. Penghasilan dia adalah gas hidrogen. Maksudnya tindak balas antara asid dengan logam. Okey, boleh ya? Okey, Azwana. Wana dah masuk. Okey, so Wana. Selamat datang, Wana. Okey. Namakan dia kata. Namakan. Name one example. Maksudnya dia kata namakan satu contoh logam Y dan satu contoh asid Z. Kemudian, buatkan persamaan. Persamaan 2 markah. Kamu namakan logam. Kamu namakan asid 2 markah. 4 markah. So, betul lah 4 markah kat sini. So, dalam kumpulan nanti, kamu kena bincangkan. Nombor 2. Kirakan berapakah kadar tidak balas purata. Bagaimana nak kira? Cikgu dah ajar dah hari tu macam mana. Ingat tak? Macam mana nak kira kadar tidak balas? 2 markah. Sebab kamu kena kira eksperimen 1 dan eksperimen 2. 2 markah. Kemudian, soalan nombor 3, compare. Bandingkan. So, bila bandingkan, kamu kena bandingkan eksperimen 1 dengan 2. Bukan kamu cakap tentang faktor suhu. Suhu tinggi, kadar tindak balas tinggi. Bukan, sayang. Kebanyakan pelajar yang jawab soalan esei, dia buat macam itu. Dia suruh kamu cakap tentang faktor suhu tu semua ke? Faktor tentang tu semua ke? Tak. Dia suruh bandingkan antara eksperimen 1 dengan 2. Nampak sangat kamu masih lagi terawang-awang menjawab soalan esei. Kaedah ataupun teknik kamu menjawab soalan itu masih lagi di tahap yang lemah. Bila saya lihat, saya kecewa. Sebab saya rasa saya dah ajar macam mana nak jawab, nak comparekan soalan. Kepada pelajar yang jawab, Alhamdulillah, tahniah. Dia buat, maksudnya dia ingat apa yang Cikgu Ziana ajar. Kemudian dia kata explain. Terangkan menggunakan teori pelanggaran. Apa teori pelanggaran? Frekuensi pelanggaran. Frekuensi pelanggaran berkesan. 2 benda tu. Lepas tu kamu bincangkan tentang kadar tindak balas. Compare. Siapa kadar tindak balas yang tinggi? Siapa kadar tindak balas yang rendah? Bagaimana dengan frekuensi pelanggaran dia? Macam mana dengan frekuensi pelanggaran berkesan dia? 4 markah. Markah yang B, dia suruh kamu describekan. Saya kat sini, saya nak kamu buat faktor suhu saja. Jangan buat faktor mangkit. Okey, sebab apa? Suhu ini saja. Buat satu, ingat satu je. Sebab mangkit ni, dia punya prosedur boleh juga buat. Tapi cikgu nak kamu fokus kepada suhu je dulu hari ni. Okay, so sekarang ni, kamu pernah tak buat breakout group? So hari ni cikgu nak buat breakout group. Okay, kita lihat soalan ni. Okey, so apakah pengalaman kamu, bagaimana perasaan kamu apabila menjawab soalan di dalam kumpulan? Ada proses perbincangan tak semua? Tak ada. Tak ada. Tak ada ego. Orang tu baru bagi last minute soalan tu.
What happened to you all? Sayang-sayang semua. Ya Allah. Okay. Okay, semak jawapan. Okay, so sekarang ni ada buku tak? Ada kertas tak? Yang buku yang hari tu yang kamu jawab tu, tulis sekarang. Soalan esei. Okay, sekarang tulis ya. Soalan esei. Soalan nombor 1A1. 1A1. Dia suruh namakan asid dengan logam. So kamu boleh namakan apa-apa jenis logam dan apa-apa jenis asid. So kumpulan 1, apa nama asid yang kamu dapat? Kumpulan 1, Hidroklorik. logam? Zinc. Zinc. So logam dia suruh namakan kan? Kalau pelajar bagi formula boleh tak Wana? Apa cikgu? Kalau bagi formula, contoh kamu kata tadi zinc kan? Dia buat ZN je. Boleh tak? Tak boleh go sebab dia nak namakan formula. Pandai. Dia nak nama bukan formula. So, kalau budak buat HCN pun sama. Salah ego. Salah juga. Tahu tak apa. Okey, cuba kamu bagikan persamaan kamu dapat apa? Why? Kumpulan 1, apa persamaan kamu dapat? ZN? Plus 2HCl. Apa dia? ZN apa? ZNCl2. Tambah H2. H2. Seimbang tak? Simbang. Are you sure, Aiman? 2HCl. 2 HCl. Barulah seimbang, Aiman. Kalau kau punya tadi seimbang, kamu dapat 1 je. Nampak? Okey, kumpulan 2. Sama tak apa yang kamu buat? Kamu buat zinc dengan HCl ke? Kumpulan 2, Syamil. Apa bahan yang kamu buat, Syamil? Sekejap. Hilang lah. Buat. Semua orang buat. Semua orang tulis sekarang. Sebab saya geram kamu tak buat esei. So, buat sekarang. So, nombor 1 jawablah. Apa nama logam? Logam Y. Acid. Tulis apa nama. Okey, tulis. Okey, apa Syamil? Jawapan kamu. Saya buat magnesium dengan asid sulfurik. Hebat ni. Dia buat diprotic acid ni. Acid diprotic. Okey. So, nama mesti panjang. Magnesium. Acid sulfurik. Nama spelling salah, ejaan salah tak boleh tau. Contoh, budak buat acid sulfurik macam ni. Acid sulfurik. Salah sebab dia je SA. Sulfurik SU. Sulfurik. So dia dah salah. Faham ya? Kalau nama kan, kena nama full dan ejaan kena betul. Okey. Hamizah, apakah produk yang kamu dapat, Hamizah? Hamizah? MG? Magnesium sulfat. Formula? Mg. S4. Okey, tambah? Tambah H2. Seimbang dah? Dah seimbang. Alhamdulillah. Perlu seimbang lagi ke? Tak payah kan? So yang ini automatik 1 markah, automatik 1 markah. Automatik 1 markah, automatik 1 markah. Nampak tak? Senang tak nak dapat 4 markah? Senang cikgu. Cikgu bagi masa lambat, pendek sangat. Cikgu bagi masa 2 jam 30 minit. InsyaAllah kami boleh jawab. Betul ke Syamil? Okey. So, semua orang tanda buat sekarang. Okey, soalan nombor 2. Hitung kadar tidak balas. Okey, saya nak kumpulan Nuraini. Nuraini dapat berapa? Hitung kadar tidak balas eksperimen 1. Koma bincang ke tidak? Kumpulan 1, kumpulan 2. Cuba kamu semak jawapan kamu dekat sini. Okey, so pastikan semua orang betul. Okey, oleh sebab dah nak ambil masa. Okey, tengok ni betul. Ambil, cikgu cakap apa tadi? Ambil dia punya isi padu. Isi padu ni nampak kat mana? Dekat atas soalan tu. Sekarang tengok. Cuba tengok. Atas soalan tu yang ini, dia ada bagi 30 cm padu. So, untuk eksperimen 1 buatlah 30 bahagi 10. Dapatlah 3 cm padu S-1. Pastikan unit betul.
Jawapan betul kamu buat 3 saja, tapi unit relax kosong. Okey ya. Eksperimen 2. Okey, Wana, berapa dapat eksperimen 2? Berapa kadar tindak balasnya? Betul tak? Sama tak? 1.5. Sama tak? Betul-betul sama-sama. Nampak tak, Aiman? Kalau kau buat berapa dah? 4 tambah 2? 6 dalam tangan dah. 6. 6 dah dalam tangan. Buat sekarang, tulis sekarang. Okey, semua orang tulis ya. Okey, untuk kadar tindak balas. Pastikan unit kena betul. Okey, unit kena betul. Kalaulah dia bagi kamu punya jawapan tu ada panjang punya jawapan. So, contohnya 3.0344 macam tu. Kamu ambil 4 decimal places. 4 titik perpuluhan, ya. Ingat tu. Okey, tengok soalan nombor 3. Dia suruh kamu compare. Okey, untuk compare, ini dalam bahasa Inggeris. So, cikgu explain dalam bahasa Melayu. Okey, markah yang pertama. Tengok, ada tak jawapan tu? Ditandakan P1. Okey, kalau ada, tandakan right P1. Kadar tindak balas eksperimen 1 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Ada tak Syamil P1? Syahdan? Ada tak point nombor 1 ni? Kadar tindak balas eksperimen 1 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Ada tak? Ada tu, ada. Ada. Tandakan right P1. Okey. Point nombor 2. Ada tak kamu punya point? Kamu cakap saiz logam Y dalam eksperimen 1 lebih kecil daripada eksperimen 2. Ataupun jumlah luas kawasan, permukaan logam Y dalam eksperimen 1 lebih besar daripada eksperimen 2. Antara 2. Kamu cakap saiz ataupun jumlah luas permukaan. Tapi hati-hati Hamiza, Alia, Nurina dan semua. Kena ada perbandingan. Kalau kamu sekadar kamu cakap saiz logam Y, eksperimen 1 lebih kecil. Stop. Kamu tak ada bandingkan. Betul ke salah? Aiman. Cikgu tak bandingkan. Betul ke salah? Salah. Salah. Kena bandingkan. Walaupun pernyataan kamu itu betul. Pemeriksa dia akan lihat daripada atas ke bawah. Selagi dia tak jumpa tentang eksperimen tu, selagi tu point nombor 2 dia tak bagi. Sama juga dengan point 1. Kamu hanya kata kadar tindak balas eksperimen 1 tinggi. Dah, stop. Selagi pemeriksa tidak nampak kamu membandingkan dengan eksperimen 2, point nombor 1 dia tak bagi. Ingat tu. Tulis kat mana-mana. Sekarang tulis. Okay, eksperimen 1 dah buat. Point nombor 1 dah buat. Point nombor 2 dah buat. Okay, semua orang dah buat. Okay, tandakan. Point nombor 2. Point nombor 3. P3. Tandakan. Sekiranya kamu ada frekuensi pelanggaran di antara ion hidrogen dan atom Y dalam eksperimen 1. Ada tak? Adalah tinggi berbanding eksperimen 2. Key point dekat sini. Start daripada frekuensi pelanggaran di antara hidrogen ion dan atom Y. Tiada atom Y, tiada hidrogen ion. P3 tak akan dapat. Boleh? Syamil, point nombor 3 kau dapat ke tak? Aiman, dapat ke tak? Tak dapat. Sebab apa? Kebanyakan yang saya tanda, mereka tidak cakap di antara ion hidrogen dengan atom Y. Okay, dan kamu bandingkan is higher, lebih tinggi daripada eksperimen 2. Okay, point nombor 3. Tak ada tulis. Tulis sekarang. Okay, Wana, ada tak point nombor 3, Wana? Tak siap saya. Alia ada kot. Alia, kamu punya point nombor 3 ada tak, Alia? Siapa yang makan yang tinggi? Alia. Alia ada tak point nombor 3? Ada, cikgu. Tampak? Mana Alia tahu cara nak jawab macam itu, Alia? Pernah buat latihan ni kan? Pernah. Sebab itulah dia boleh jawab. Okey. Point nombor 4. Frekuensi pelanggaran berkesan. Salin, frekuensi pelanggaran berkesan. Siapa dah nak bahasa English? Frequency of effective collision.
Cikgu ulang lagi sekali bahasa Melayu. Frekuensi pelanggaran berkesan di antara zarah ataupun dia nak cakap di antara ion hidrogen dengan atom Y. Di sini pilihan dua. Kamu nak cakap di antara ion hidrogen dengan atom Y boleh? Di antara zarah-zarah pun boleh. Between particles pun boleh. In di dalam eksperimen 1 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Bandingkan tak tu? Ya, dia bandingkan. Point nombor 4 kamu dapat sekarang. So, faham tak macam mana nak buat perbandingan? Soalan perbandingan? Boleh tak Wana lepas ni buat yang terbaik macam ini? Boleh, Wana? 4 tambah 2, betul. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 4 dah 10 markah dalam tangan kamu. Sekarang ni kita nak tengok soalan eksperimen. Okey, cikgu kata fokus kepada suhu je dulu. Okey, sekarang ni. Tengok ni ya. Okey, cikgu akan tuliskan dekat dalam cikgu punya pad. Okey, yang ini cikgu tak tukar kat dalam cikgu punya tu. Okey. Okey, so cikgu tuliskan. Semua orang tulis. Cikgu, saya nak tulis dekat dalam cikgu punya tu boleh tak cikgu? Benar blank aku punya cikgu. Dalam bentuk esei boleh cikgu? Tak boleh yang kamu buat dalam bentuk prosedur, dalam bentuk one by one lah. Okey. So sekarang ni, okay, soalan nombor 1. Ini kamu kata tentang faktor suhu. Sekarang semua orang tulis ya, faktor suhu. Okey. Point nombor 1. Okey, point nombor 1 kamu cakap average lah, berapa kamu nak buat? Okey, contohnya saya nak buat 50 cm padu. Okey, 0.5 mol DM padu. Natrium thiosulfate. Contoh ini dia nak gunakan natrium thiosulfate. Natrium thiosulfate. Larutan natrium thiosulfate diukur. Okey, contohnya dia nak guna dalam buku teks. Tengok dalam buku teks. Macam mana buku teks? Kalau tak nak tengok yang itu, pastikan betul kamu punya. Cikgu, ini ada spesifik ke dia punya isi padu dengan kepekatan? Tak ada. Jangan buat terlalu average dia. Kalau yang ini di antara 20 hingga 100. Yang ini kepekatan average dia di antara 0.1 hingga 1.0. Alia, kamu jawab ini macam mana Alia? Kamu pakai apa? Eksperimen ni kamu pakai bahan apa? Kalau ikut kepada buku teks tingkatan 4, cuba tengok. Kimia tingkatan 4 buku teks. Okey, yang ini ya. Okey, dia pakai apa? Okey, cuba tengok. Okey. Sebenarnya, kalau selalu kamu buat bagaimana prosedur eksperimen, insya-Allah kamu tidak akan ketinggalan. Okey, so ini makin, ini adalah suhu. Ni, natrium, nah ni. Yang ini nampak? Nampak? Dia ada 9 point. Tapi kat sini dia ada 10 point. Okey, cikgu namakan. Okey, tengok point dalam buku teks kamu. Tak payahlah cikgu nak tulis. Cikgu tengok yang ini. Okey. So, masukkan 50 cm padu kalium nitrate. Yang ini dalam buku teks. Okey. Cikgu, macam mana kita nak ikut buku teks lah? Kamu apa-apa pun ikut buku teks. Skema adalah hak untuk penggubal. Penggubal tu pulanglah kat dia. Skema dia nak buat macam mana? Macam cair tadi ke? Macam ini ke? Tak kisah. Macam mana? Tapi pastikan kamu punya skema pastikan kena betul. Okey. Kemudian. Okey. So, cikgu pergi. So, samalah. Lebih kurang lah macam cikgu punya explanation. Okey dah. Ya. Saya nak ikut buku teks boleh. Nak ikut suka hati. Yang ini cikgu ikut suka hati cikgu. Diukur. Disukat. Diukur, disukat. Okey. Kemudian larutan natrium, salin ya. Thiosulfate dituang ke dalam dituang ke dalam kelalangkun
Ini point nombor 2. Point nombor 3. Suhu awal. Ada perkataan suhu awal bagi larutan natrium thiosulfate direkodkan. Dapat point nombor 3. Baik, point nombor 4. Kelalang kon diletakkan di atas kertas putih bertanda X. Point nombor 5. Barulah masukkan asid. 5.0 cm padu, 0.1 mol dm3. Ingat ya, apabila apa-apa larutan, mesti tuliskan berapa isi padu, berapa kepekatan. Okey. Asid hidroklorik diukur ataupun disukat. Disukat. Measure disukat. Okey. Nombor 6. Asid hidroklorik dituang secara cepat. Ke dalam kelalang kon. Nombor 7. Jam randik dimulakan. Okey, dimulakan. Jam randik dimulakan. Okey, kemudian dihidupkan, dimulakan. Immediately. Immediately dalam bahasa Inggeris apa? Secara cepat. Ya, bukan? Okey, nombor 8. Kelalang kon. Okey, kelalang kon digoncang. Bukan digoncang. Swirl tu apa dalam bahasa Melayu? Kelalang kon pusarkan. Maaf dia, saya bahasa Inggeris, bahasa Melayu ni saya lemah sikit. Okey, pusarkan. Ataupun kita panggil goncang. Goncang boleh ke? Pusingkan. Swirl. Dipusarkan. Dipusarkan sepanjang eksperimen. Okey. So, point nombor 9. Masa diambil untuk tanda X hilang dari penglihatan direkodkan. Maksudnya, rekodkan masa yang diambil untuk tanda X hilang dari penglihatan. Okay, so, point nombor 10, cikgu letak ke atas ni ya. Okay, point nombor 10. Eksperimen diulang. Dimulakan secara cepat. Eksperimen diulang menggunakan larutan natrium thiosulfat bersuhu, berapa suhu dia? Kamu nak guna? 35, 40, 45, 50. Yang sekarang kamu buat tu tentang apa? Itu suhu bilik. Itu suhu bilik. So, ini adalah untuk point nombor 4. Sebab tak muat. Okay, so, okay, cuba buat
Salin dulu. Kemudian, kamu cakap tentang jam randik dimulakan cepat. Kelalangkon dipusarkan. Dipusarkan digoncang secara perlahan lah sepanjang eksperimen. Okay, masa yang diambil untuk tanda X hilang dari penglihatan direkodkan. Eksperimen diulang menggunakan. Mesti ulang balik eksperimen dengan menggunakan suhu yang berlainan. 35, 40, 45. Okey. So, itu sahaja untuk kelas kita hari ni. Kamu dah consume banyak masa ni. Okay, terima kasih sebab datang. Kelas apa selepas ni, saya minta maaf kepada cikgu tersebut. Lambat habis.